Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi zidni ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wat ta'wil. Amma ba'd. Fadil Ustaz Yusof, Akademi Tadabbur Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Alhamdulillah, sekarang kita dah pukul 9 dan ada eloknya kita teruskan pengajian kita pada hari ini ya. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semua? Dapat dengar suara saya dengan baik? Dapat Ustaz. Boleh dengar? Boleh, Alhamdulillah. Jadi sebagaimana biasa, sekiranya ibu ayah ada sebarang persoalan, boleh ajukan terus sepanjang perbincangan kita ni, sama ada melalui tulisan di ruangan chat ataupun boleh terus dengan lisan ya, ataupun nanti pun saya akan sediakan ruang khusus untuk kita berbincang pada hujung nanti insya-Allah. Baik. Okay, sekarang ni kita akan sambung pengajian kita dalam buku 40 pesan tersirat dari langit ya. Kita telah bincangkan sampai topik yang ke-15. Yang lepas ingat lagi tak kita bincang tentang perbezaan antara al-am dengan as-sanah. Yang mana sanah ini merujuk kepada tahun duka cita, manakala am merujuk kepada tahun kemakmuran ya, ataupun tahun yang penuh dengan kebaikan. Baik, alhamdulillah sekarang ni pun kalau kes COVID kalau kita khususkan di Selangor pun berkurangan dalam kadar yang sangat, alhamdulillah, bawah daripada 1000 sekarang ni, dan semoga negeri yang lain pun mengalami penurunan yang sama, dan dengan izin Allah, insya-Allah, biiznillah, kita dapat merentas negeri, dapat pulang ke kampung. Itulah nikmat yang paling besar dalam sebulan ni, didoakan insya-Allah. Baik, hari ini ibu ayah sekalian, kita akan bincang topik yang ke-16, iaitu lafaz al-ghais dan al-matar, usaha mencari rahmat Allah Ta'ala ya. Al-ghais dan al-matar. Baik, al-ghais dan al-matar ni hujan lah kita ya. Sebagaimana dalam bahasa Al-Quran dan Arab dia ada pelbagai kalimah hujan, dan saya tak tahulah apa lagi perkataan lain yang menggambarkan hujan, yang tu saya tak pernah buat kajian. Tapi dalam Al-Quran kalau sebut hujan, paling kurang 3 perkataan yang saya dapat cam. Tapi kalau lebih saya minta maaf, iaitu al-ghais, al-matar, dan satu lagi namanya al-ma'. Al-ma' ni dalam bentuk yang umum. Contoh, kita akan biasa berjumpa dengan ayat wa anzalna minas sama'i ma'a ya, fa ambasna bihi jannatin wa habbal hasid, itu dalam surah Qaf. Dan kami turunkan dari as-sama', dari awan, ma'an, air hujan. Jadi ma' tu merujuk kepada air hujan. Baik, itu dalam bentuk yang umum. Manakala ini secara lebih khusus namanya al-ghais dan juga al-matar. Begitu juga kalau ibu ayah lihat perkataan awan dalam Al-Quran pun pelbagai. Saya pun tak pasti ada berapa kalimah yang menunjukkan awan dalam Al-Quran, tapi biasa kita jumpa kalimah as-sahab, kalimah al-ghamam, kalimah al-muzni, dan ada satu lagi yang saya asyik selalu terlupa, satu lagi itu yang juga merujuk kepada awan. Yang tu kita kena cek balik lah. Okay, jadi dia ada kalimah yang pelbagai. As-sahab itu merujuk pada apa, al-ghamam kepada apa, al-muzni pun kepada apa. Contohnya kata Allah Azza wa Jalla dalam suratul Waqi'ah, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun
A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apa pandangan kamu terhadap air yang kamu minum? Adakah kamu yang menurunkan air itu daripada awan ataupun kami yang menurunkannya? Baik, itu sebagai contoh. Baik, tapi hari ini kita akan fokus kepada al-ghais dan al-matar, dan saya letakkan tajuknya lafaz al-ghais dan al-matar, usaha mencari rahmat Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi hujan merupakan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Dengan hujanlah bumi ini yang disifatkan dahulunya mati. Mati ni maknanya tidak ada apa-apalah, tidak ada tumbuhan dan sebagainya. Maka Allah Azza wa Jalla pun turunkan hujan, fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Maka Allah hidupkan bumi ini selepas matinya. Dalam keadaan tidak subur, bila Allah turunkan hujan, alhamdulillah bumi menjadi subur. Baik, tapi hujan ini kita boleh bahagikan kepada dua kategori. Ini secara umum lah. Secara lebih khusus, ada itu hujan rintik-rintik, gerimis, hujan lebat, itu cerita lain pula. Tapi yang kita nak bincangkan ni, dia ada dua kategori, yang namanya hujan rahmat dan hujan mudarat. Ya. Hujan yang memberikan manfaat dengan hujan yang memberikan bencana ataupun azab. Baik. Jadi untuk memahami isu ni, kita akan melihat dua kalimah yang membawa maksud hujan, al-ghais dan juga al-matar. Baik, ada satu kitab yang saya lihat, ibu ayah sekalian ya. Beliau menyatakan, apa nama kitab tu, tapi beliau mengkaji kalimah Al-Quran menurut syair Arab Jahili. Ya. Jadi menurut penyair-penyair Arab Jahili dahulu, mereka tidak membezakan antara al-ghais dan al-matar. Oh ya, saya terlupa ibu ayah ya. Cara ulama tafsir ni, antara metodologi ulama tafsir untuk mentafsirkan sesuatu perkataan ialah mereka akan melihat kepada syair Arab Jahili. Kenapa? Kerana orang Arab Jahili ni mereka menjaga tutur kata mereka dan mereka hanya memilih kalimah yang bersih daripada sebarang penyelewengan. Artinya mereka menggunakan kalimah yang asli, ya, kalimah yang tidak bercampur dengan bahasa-bahasa yang moden. Baik. Jadi oleh kerana mereka menggunakan kalimah yang asli, yang bersih, yang suci daripada pencemaran bahasa, maka ulama dahulu ataupun para mufassir mengambil kira tafsir jahili ataupun penggunaan kalimah oleh orang Arab Jahiliyah dahulu dalam usaha memahami Al-Quranul Karim. Antara kitab yang agak ketara dalam menggunakan syair jahili ni, setakat yang saya jumpa lah, iaitu kitab Al-Lubab fi Ilmil Kitab, iaitu satu tafsir yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Ibn Adil Ad-Dimashqi. Ya? Ibn Adil Ad-Dimashqi ini banyak sebenarnya mengambil maklumat yang telah dikongsikan oleh Ar-Razi dalam kitab Tafsirul Kabir. Tetapi beliau memberikan nilai tambah, iaitu daripada sudut syair jahili. Banyaklah ibu ayah sekalian ya. Baik, jadi sepanjang kajian yang dilakukan oleh seorang penulis ni, beliau mendapati Arab Jahili dulu berdasarkan beberapa syair tidak membezakan antara al-ghais dengan al-matar. Bagi mereka, ghais dengan matar ni benda yang sama, yakni hujan. Kalau hujan turun lepas ni, kita nak kata nazal al-ghais pun boleh, hujan telah turun, nazal al-matar pun boleh. Jadi maknanya mereka tak ada kata, tak membezakan antara keduanya. Tapi bagi ulama yang mengkaji kalimatul Quran, mereka telah meletakkan satu kaedah berdasarkan kajian mereka ya. Lepas kaji itu, mereka pun meletakkan satu kaedah bahawasanya setiap kalimah yang digunakan dalam Al-Quran membawa maksud yang tersendiri dan tak boleh kata sama. Apabila Allah Ta'ala menggunakan kalimah yang berbeza, maka pastilah kalimah itu membawa maksud yang berbeza dan tidak sama. Seperti al-ghais dengan al-matar ya. Baik. Kalau kita lihat contohnya al-ghais. Al-ghais ini 3 ayat dalam Al-Quran.
Dalam Al-Quran hanya ada 3 ayat yang membicarakan tentang Al-Ghais. Semuanya membawa maksud hujan rahmat. Ya, semuanya membawa maksud hujan rahmat. Di sini Bu Ayah boleh lihat dalam ayat 34 Suratul Luqman, juzuk 21, Suratul Hadid ayat 20, ini juzuk 26 ke 27, begitulah. Dan juga Suratul Syura ayat 28. Sepatutnya surah Syura dulu, surah Hadid tu yang terkemudian kan. Baik, contohnya dalam Suratul Luqman, Suratul Syura ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwa alladhi yunazzilul ghais. Tu al-ghais. Wa huwa alladhi yunazzilul ghaisa min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Wa huwal waliyyul hamid. Dan dialah yang menurunkan hujan. Allah lah. Wa huwa tu Allah, dan dialah Allah yang menurunkan hujan dalam bentuk al-ghais. Bila Allah Ta'ala turunkan hujan itu? Min ba'di ma qanatu, setelah mereka berputus asa. Wa yanshuru rahmatah, dan dia pula menyebarkan rahmatnya merata-rata. Yanshuru ni yakni al-intishar, yakni menyeluruh ke pelbagai pelosok. Artinya rahmat itu menyeluruh ataupun merata-rata. Wa huwal waliyul hamid, dan ingatlah bahawa Allah itu al-wali al-hamid. Al-wali ni artinya orang yang membantu, ataupun di situ dia tulis pengawal yang melimpahkan ihsannya kepada kita, al-hamid, yang maha terpuji. Jadi perkataan yang dipilih ialah al-ghais. Allah turunkan al-ghais itu selepas orang berputus asa. Mungkin disebabkan kemarau panjang, mungkin disebabkan bumi ini tidak subur, mungkin disebabkan kepanasan yang luar biasa. Maka dalam keadaan berputus asa, Allah Ta'ala turunkan hujan. Dan ini sama dengan peristiwa kebakaran yang besar berlaku di Turki kan. Okay. Bila kebakaran besar berlaku di Turki kerana pemanasan global yang berlaku, kemudian dalam beberapa hari ataupun dalam beberapa minggu Allah Ta'ala turunkan hujan. Dan hujan itu sampai membawa kepada banjir pula. Okay, daripada satu aspek, hujan itu boleh dilihat sebagai hujan al-ghais ataupun hujan rahmat, yang mana orang Turki mula bersujud bersyukur kepada Allah kerana hujan itulah yang memadamkan api, dan yang keduanya yang mendinginkan bumi Turki selepas pemanasan yang luar biasa. Jadi di sini, dan begitulah kalau kita lihat mana-mana al-ghais pun. Okey, bagi kita puas hatilah ibu ayah sekalian ya. Kita lihat contohnya dalam Suratul Luqman ayat 34. Okey, saya tengok yang terjemahan terus. Suratul Luqman ayat 34. Ya, apa kata Allah dalam ayat 34 ni? Innallaha indahu. Oh, ini dia dalam bentuk yang umum. Ya, ini dalam bentuk yang umum. Allah ni ada pengetahuan tentang kiamat. Wa yunazzilul ghais, dan Allah yang turunkan hujan. Okey. Apa? Kita cuba lihat dalam Suratul Hadid ayat 20. Okay, Suratul Hadid ayat 20. Tamasali ghaisin, ya, ayat yang agak panjang ya. Okey, i'lamu annamal hayatud dunya. Kata Allah, i'lamu annamal hayatud dunya, ketahuilah bahawa hanya sahaja kehidupan dunia ini la'ibun wa lahwun, la'ibun permainan, wa lahwun hiburan, wa zinatun perhiasan, wa tafakhurun bainakum kehidupan yang saling bersifat ego, saling berbangga, menunjuk hebat antara sesama sendiri, wa takasurun fil amwali wal aulad, dan usaha memperbanyakkan harta dan keturunan. Hal ini kamasali ghaisin, kata Allah, sebagaimana hujan rahmat, a'jabal kuffara nabatuhu, yang menakjubkan petani-petani apabila melihat tumbuhan-tumbuhannya menghijau. Jadi al-kuffar di sini bukan orang kafir. Al-kuffar di sini merujuk kepada petani-petani. Jadi bila hujan ghais ini turun,
maka tumbuh-tumbuhan pun begitu subur, meranum. Jadi para kufar ataupun petani-petani takjub dengan tumbuhan-tumbuhan tersebut. Jadi kenapa tumbuhan itu dia boleh subur, tumbuh yang cantik? Kerana turunnya hujan yang dinamakan sebagai al-ghais, ya, al-ghais. Tapi kehidupan dunia yang bagaikan tumbuhan-tumbuhan yang segar, menghijau itu, apabila kita leka, kita mula tidak pedulikan akhirat, kita mula sibuk dengan dunia, maka sembayahi jufatarahu musfarran sembayakunu khutama. Kemudian engkau akan melihat bahawasanya tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, akhirnya dia hancur begitu sahaja. Kerana apa? Kerana pada awalnya okey, tapi bila kita salah guna, kita tidak peduli tentang Allah dan hari akhirat, kita tinggalkan ajaran agama, maka tanaman-tanaman yang subur tadi pun mula layu, mula mengering, akhirnya tak ada apa-apa nilai. Tapi poin kita ialah ghaisin ini, hujan ini menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Baik, satu. Diseru ibu ayah sekalian, kita pun biasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyebut Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Jadi astaghis tu asal daripada perkataan inilah, ghais. Astaghis, wahai Tuhan yang Maha Hidup, berdiri dengan sendiri, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan, ya, limpah kurniaan. Astaghis dengan al-ghais ada kaitan. Menurut seorang ulama yang namanya Al-Alusi, pengarang kitab Ruhul Ma'ani, dan dialah yang menurunkan hujan al-ghais, iaitu hujan yang menyelamatkan mereka daripada kering kontang. Justru kalimah al-ghais dikhususkan untuk hujan yang bermanfaat, kata dia. Dia sebut walidzalika khussa bin nafi'i minhu. Justru hujan al-ghais ini hanya dikhususkan kepada hujan yang bermanfaat. Fala yuqalu ghaisun likulli matar. Kita tidak menyatakan al-ghais untuk setiap hujan. Hanya hujan yang bermanfaat yang boleh dinamakan sebagai al-ghais. Manakala hujan yang membawa bencana itu tidak dinamakan sebagai al-ghais. Sebagaimana contoh dalam 2 hari yang lepas kan, hari Ahad, hujan yang amat lebat, ya, sehingga kan di kawasan Shah Alam pun di Seksyen 13 sebagai contoh, banjir sampai masuk dalam rumah. Berapa banyak kereta yang juga terkena tempiasnya, dia tak tenggelam habis tapi separuh. Alhamdulillah kami sekeluarga terlepas daripada banjir tersebut. Kami baru je lepas kawasan banjir itu, sebelum tu dia tak banjir lagi lah. Tapi air dah mula banyak, hujan turun sangat luar biasa. Jadi Allahul Musta'an, artinya hujan itu kita kena nilai. Ia hujan al-ghais ke hujan al-matar. Kalau ia hujan al-matar, maka kita perlu insaf dan kita perlu mengambil tindakan untuk menyelamatkan diri daripada azabullah. Jadi bukan sekadar dengan mengucapkan istighfar, bukan sekadar dengan memperbanyakkan salat, tapi juga secara praktikal kena tengok bagaimana sistem perlongkangannya, macam perparitannya macam mana dengan jalan, adakah jalan dibuat dengan cara yang baik, kawasan itu kawasan selamat ataupun tidak. Itu pun salah satu cara untuk kita mendapat rahmat daripada Allah dengan menyediakan servis yang terbaik untuk rakyat. Baik. Kemudiannya menurut Al-Qurtubi pun, wal ghaisu ma kana nafi'an fi waqtihi. Al-ghais ini ialah hujan yang bermanfaat pada waktunya. Wal matar, dan bagaimana pula kalau hujan matar? Qad yakunu nafi'an wa darran fi waqtihi wa ghairi waqtihi. Manakala matar boleh jadi memberikan manfaat dan juga mudarat pada waktunya dan bukan pada waktunya. Baik. Okey, sekarang kita lihat pula al-matar menurut penggunaan Al-Quran. Kalau orang Arab, percakapan biasa, semua hujan boleh dianggap sebagai matar. Hujan rahmat ke, hujan bencana ke, kita nak sebut semuanya matar pun boleh, tidak ada masalah.
Tapi dalam Al-Quran, Al-Quran membezakan antara al-ghais dengan al-matar, yang mana al-ghais hujan rahmat, al-matar pula merupakan hujan bencana. Dan bila kita perhatikan dalam Al-Quran, terdapat 15 kali perkataan ataupun kalimah al-matar digunakan. Okey. Hanya ayat dalam semua 15 ayat ini, 14 ayat semuanya menceritakan matar ialah hujan bencana. Satu sahaja ayat, iaitu ayat 102 surah An-Nisa, nanti kita lihat, yang tidak meletakkan al-matar dalam kategori bencana. Kenapa? Okey, nanti kita lihatnya. Baik. Sufyan Ats-Tsauri menyatakan, ibu ayah sekalian, ma sammallahu al-matara fil Qur'ani illa azaban walakin tusammihi al-arabu al-ghais. Allah Ta'ala tidak menamakan al-matar dalam Al-Quran melainkan dalam bab azab. Matar azab. Akan tetapi orang Arab memanggilnya al-ghais. Maknanya orang Arab dia tak membezakan antara al-matar dengan al-ghais. Tapi Al-Quran dia membezakan. Kalau hujan bencana tu namanya al-matar. Baik, contohnya hujan yang menimpa kaum Nabi Lut. Semuanya al-matar. Ibu ayah boleh lihat ayat 82 hingga 84 surah. Alamak, surah apa ni ya? Rupanya saya terlepas ni. 82, 84 ni surah apa sebenarnya? Ayat 82 surah Hud, ayat 74 surah Al-Hijr, dan ayat 102 surah An-Nisa. Minta maaf ya ibu ayah sekalian ya. Ada saya tertinggal ni ayat mana ni? Yang awal ni. Okey. Contohnya kita lihat dalam surah Al-Furqan ayat 40. Walaqad atau 'alal qaryati allati umtirat mataras saw. Afalam yakunu yarawnaha bal kanu la yarjuna nusyura. Dan demi sesungguhnya mereka yang menentangmu wahai Muhammad telah melalui bandar umtirat mataras saw. Orang yang lawan kamu ni wahai Muhammad, mereka ni bukan tak ada pengalaman tengok kaum yang pernah dibinasakan. Mereka ada pengalaman. Sebagai contoh antara pengalaman mereka ialah mereka pernah melalui satu bandar yang pernah dihujani azab yang amat buruk. Jadi digunakan umtirat mataras saw. Afalam yakunu yarawnaha, maka mengapa mereka masih berdegil? Tidakkah mereka selalu menyaksikannya? Bal kanu la yarjuna nusyura. Bahkan mereka ni orang yang tidak ingat kepada akhirat, kehidupan semula. Sekejap ni saya nak tutup pintu, nak bising. Sekejap. Okey, dan cuba kita lihat lagi beberapa surah bagi kita puas hatilah. Alang-alang ni, saya dalam buku ni memang saya buat ringkas. Tujuan saya buat ringkas ni supaya orang baca tak penat. Dah jumpa contoh 1-2 contoh cukup lah. Tapi kalau kita nak belajar ni, ada elok kita lihat juga beberapa ayat lain kan. Okey, contohnya ayat 82 surah Hud. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna, lihat, wa amtarna matar, wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijjinin mandud. Maka apabila tiba masanya Allah Ta'ala mahu menghapuskan kaum Lut. Ja'alna 'aliyaha safilaha, Allah jadikan yang atas tu ke bawah. Dulu-dulu yang kita fahamnya, yang saya masih kecil dulu, malaikat korek tanah, angkat ke atas, malaikat humbang ke bawah. Jadi terbalik tanah tu, bumi ni sepatutnya macam ni, terbalik malaikat buat. Sebenarnya bukan begitu, itu hanya gambaran kita terhadap ayat ini sahaja. Ja'alna 'aliyaha safilaha ni artinya, dahulu bumi tu di atas, dia daratan lebih tinggi daripada lautan.
Tapi sekarang ni bumi tu telah ditenggelami oleh air. Maknanya yang daratan tu dah ke bawah, ditenggelami oleh air yang dikatakan sebagai laut mati di Jordan tu kan. Wallahu a'lam an haqiqatihi. Allah saja yang tahu tentang hakikat sebenarnya. Kemudiannya wa amtarna, Allah Taala timpakan kepada mereka hujan batu daripada apa? Bukan hujan batu yang biasa. Min sijjinim mangdud, daripada tanah yang dibakar menimpanya bertadu-tadu. Kalau kita lihat bagaimana tentera bergajah diserang, tarmihim bihijaratin min sijil, mereka diserang oleh hijaratan min sijil, bihijaratin min sijil. Tapi yang ni bukan sahaja ditimpa hijaratan min sijil, bahkan dalam bentuk mangdud. Jadi begitu. Okey, ada lagi tak surah lain kita lihat lagi? Suratul Hijr ayat 74. Suratul Hijr ayat 74. Suratul Hijr ni antara surah yang tidak sukar untuk dihafal dan ia surah yang best lah dibaca. Dia ada bawa cerita para nabi. Faja'alna 'aliyaha safinaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Samalah dengan tadi. Cumanya dia tidak ada tambahan mandud. Jadi cerita yang ada dalam surah Hud tadi dia lebih menakutkan, ya, dia lebih menakutkan. Oh, Puan Syahira, jazakumullah khairan. Suratul A'raf rupa-rupanya, ya, ayat 82 dan 84. Jazakumullah khairan Puan Syahira. Okey, 82, 84 ya. Okey, cuba lihat ayat 82 sampai 84. Cerita kaum Nabi Lut ni kan. Dan kemudiannya Allah sebut wa amtarna alaihim matara, dan kami telah menghujani mereka dengan hujan batu yang membinasakan. Fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang melakukan jenayah. Jadi ini semua merujuk kepada hujan bencana. Cuma satu sahaja tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Suratul Nisa ayat 102 yang berbeza. Ya, Suratul Nisa ayat 102 yang mana Allah Azza wa Jalla turut menggunakan al-matar itu untuk hujan yang bukan hujan bencana. Okey, ni cerita dia. Oh, panjang ni. Cerita dia mana yang matar ni. Hujung sekali. Wala junaha alaikum in kana bikum azam mim matarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum. Dan tidaklah berdosa kamu meletakkan senjata kamu masing-masing jika kamu dihalangi sesuatu yang menyusahkan, yakni disebabkan hujan ataupun kamu sakit. Jadi ini cerita dalam perang, orang panggil apa, Salatul Khauf. Dalam Salatul Khauf ataupun solat dalam peperangan ni, solat yang pegang senjata, setiap orang pegang senjata masing-masing, sama ada senapang ataupun panah ataupun pedang ataupun tombak, bersedia kalau musuh datang menyerang. Dan di situ kalau mengikut kaedah Nabi SAW, ada lebih kurang 4 kod kaedah khusus Salatul Khauf yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim. Maka kata Allah, tidak ada masalah sekiranya kamu ni ada kesulitan, kamu nak letak senjata di bawah masa solat, tak apa. Janganlah kamu merasakan pegang senjata tu satu benda yang wajib sampaikan kamu rasa takut nak letak senjata. Kata Allah, tak apa, letak senjata jika ada sesuatu yang menyusahkan seperti hujan ataupun kamu sakit. Jadi hujan di sini kita tidak anggap ia sebagai hujan bencana. Tetapi sedikit sebanyak ia ada unsur hujan yang sedikit menyusahkan. Sampaikan ada sahabat Nabi bila hujan tu dia rasa mungkin kita pun tak dapat gambaran yang menyeluruh, tapi mungkin dia agak sukar untuk
pegang senjata semasa hujan tu, dia nak letak kat bawah. Jadi hujan di sini dia bukan hujan bencana, tetapi dia ada nilai menyusahkan sedikit. Jadi perkataan al-matar yang digunakan. Oh tak apa. Oh Puan Syuhada anak vaksin umur berapa ni anak vaksin ni? Semoga Allah memelihara keluarga Puan Syuhada, insya-Allah. Hayyakumullah, semoga diberikan umur yang panjang ya, insya-Allah, yang penuh keberkatan dan juga afiah. Okey, jadi di sini selesai berkaitan dengan al-matar dan juga al-ghais. Maka kita memahami akhirnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu pengajarannya kita mesti beramal soleh. Minta maaflah ada 2 kali perkataan soleh tu. Termasuklah menjaga alam agar kita mendapat al-ghais, hujan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Mestilah kita beramal soleh, barulah Allah berikan kita kurniaan yang banyak kan. Dan kita mesti menjauhi segala perbuatan terlarang agar kita tidak ditimpa al-matar sebagaimana pernah menimpa kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Jadi kena ambil kira tuan-tuan dan puan-puan. Benda yang berlaku di bumi ni, walaupun sebahagiannya memang nature, memang itu tabiat alam. Banjir yang berlaku yang menimpa negeri pantai timur pada bulan 1, bulan 2 ataupun bulan 12 ya. Ini semua proses untuk membersihkan bumi. Kita tak boleh kata ia sebagai hujan bencana. Tetapi apabila berlakunya hujan yang membawa kerosakan ya, secara besar-besaran, ataupun hujan kilat, banjir kilat yang berlaku di Kuala Lumpur sebagai contoh. Biasa berlaku sampai Kuala Lumpur pun banjir berapa kali. Kita tidak boleh melepaskan diri dengan hanya menyatakan ini tabiat alam semata-mata. Tak boleh. Sampai bila kita nak berlepas diri dengan hanya menyatakan tabiat alam, tabiat alam. Saya pun tak suka kalau orang kata tu hujan bencana tu nak timpa negeri sekian-sekian. Saya pun tak suka macam tu. Secara apabila ditimpa musibah, kita mesti bercakap benda yang baik. Itu takdir Allah, ada hikmah. Tapi selepas itu, di peringkat pihak penguasa, pihak pemerintah, mesti muhasabah. Adakah ini semata-mata tabiat alam ataupun ini merupakan peringatan daripada Allah Azza wa Jalla agar kita berhati-hati dan mentadbir bumi dengan cara yang saksama. Selain daripada kita, semestinya kita ni kena bertaubat, mendekatkan diri pada Allah, menghidupkan masjid. Sekarang masjid dah dibuka, surau dah dibuka, kempen ke masjid mesti berlaku. Tanpa kita perlu menyindir orang yang tak datang ke masjid. Bukan tabiat orang Islam untuk menyindir-nyindir orang kan. Tapi kita di peringkat pihak penguasa, pemerintah pun mesti memastikan perjalanan pentadbiran bumi ni berjalan dengan baik. Ya. Jadi rumusannya kalimat al-ghais bermaksud hujan rahmat, manakala kalimatul matar membawa maksud hujan bencana. Oh ini kitab dia yang syair tu. At-tatawwur dalali baina lughati sya'ri wa lughatil Quran. Wallahu a'lam. Okey, ibu ayah sekalian, kalau ada sebarang persoalan silakan. Kalau tak ada, saya teruskan kepada poin yang kedua. Okay, Bayang boleh jelaskan apa yang kita sampaikan hari ini? Okay, terima kasih banyak Puan Syahira, Puan Syahira jelas. Saya harap yang lain pun insya-Allah boleh jelas apa yang kita sampaikan ya. Okay. Saya punya pendekatan ni kita pelan-pelan je. Okey, terima kasih banyak. Puan Naziran, terima kasih banyak. Pendekatan kita ni kita pelan-pelan je ya. Saya kena raikan semua. Kita bukan nak laju-laju. Kita nak faham sungguh-sungguh mesej yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla insya-Allah. Baik, seterusnya lafaz al-falah dan al-fawz. Kedua-duanya bermaksud kejayaan, keuntungan, macam itulah. Al-falah tu perkataan paling famous di alam kita ni. Kita setiap hari, hampir setiap hari kita mendengar hayya 'alal falah. Kenapa saya kata hampir? Kerana mungkin ada masa kita pergi melancong ke negara bukan Islam kan. Di situ payahlah kita nak mendengar ucapan azan. Tapi sepanjang kita duduk di Malaysia ni,
insya-Allah selalu kita mendengar ucapan al-falah, ya, al-falah. Bahkan berapa banyak masjid ataupun surau ataupun institusi yang dinamakan sebagai al-falah, surau al-falah, tapi jarang kita dengar orang menamakan surau ataupun masjid surau al-fawz. Ada tu, insya-Allah ada, tapi jarang, ya. Tapi al-falah saya kira memang famous. Memang famous. Okey, baik. Lafaz al-falah dan al-fawz, kejayaan tidak datang bergolek. Jadi bukan senang nak mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Ia tidak datang bergolek. Yang kita lihat ada orang hidup senang lena di dunia sekarang ni, syarikat dia maju, dia pun ada aset yang banyak. Kita kena tengok kehidupan dia sebelum dia membina aset tersebut. Bukan main susah lagi kehidupan dia. Bekerja habis-habisan, masa solat bukan main lagi jaga solat, masa baca Quran bersungguh baca Quran, kerja siang malam memikirkan tentang rezeki yang halal. Jadi bekerja kerana mencari rezeki yang halal itu perintah Allah dalam usaha memakmurkan bumi. Jadi akhirnya mereka berjaya, alhamdulillah, hasanah fid dunya dan juga hasanah fil akhirah. Jadi ibadah sekalian, mustahil ada orang yang duduk kat rumah goyang kaki tiba-tiba berjaya. Mustahil. Kalau kaya itu bukan semestinya berjaya. Ada orang kaya goyang kaki kat rumah ada kaya sebab mewarisi harta mak ayah dia. Kekayaan tak semestinya kejayaan. Yang kita bincangnya kejayaan. Kejayaan ini mesti ditempa. Jadi semua orang ni berusaha. Orang yang menulis buku berusaha. Akademi Tadabbur Malaysia di bawah Ustaz Yusof bukan main lagi usaha menghidupkan majlis ilmu. Masya Allah, kita doakan Ustaz Yusof dan tim dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan kemudahan rezeki, terutamanya rezeki ilmu dan juga rezeki harta. Dia konsep dia, saya memang suka kalau orang-orang baik macam Ustaz Yusof dan kawan-kawan saya yang lain jadi orang kaya. Kerana kata Nabi SAW, ni'mal malu salih lirrajuli salih. Harta ini sebaik-baiknya berada pada tangan orang yang salih. Jadi bila dah kaya tu tak fikirlah pasal duit. Buat kerja dakwah saja. Nak tolong orang miskin pun boleh. Nak buat buku pun fokus pada buku. Nak mengajar pun fokus pada mengajar. Nak habiskan masa dengan membantu orang je mengikut konteks masing-masing. Sudut ilmu, sudut apa-apalah. Jadi kalau orang soleh yang macam Ustaz Yusof dan lain-lain mempunyai kekayaan, alhamdulillah, saya tumpang gembira dan saya langsung tak cemburu. Ya, yang kita tak sukanya ialah orang yang membawa kerosakan memiliki kekayaan. Tapi jangan kaitkan dengan sesiapa. Ini cerita umum. Kalau nak kait dengan Firaun Qarun bolehlah. Tapi di sini kita jangan kaitkan dengan sesiapa. Secara umumnya begitu. Baik. Ibu yang dirahmati Allah, amin. Kalimah al-falah ni apa maksudnya, dan begitu juga dengan kalimah al-fawz. Al-falah ni asalnya memecah ataupun membelah. Kita nak memecah, kita nak membelah, itulah usul kepada kalimah al-falah. Sebab itu dinamakan petani itu sebagai al-falah, petani. Kenapa petani dinamakan al-falah? Tadi kita jumpa petani dikenali sebagai apa, ibu sekalian? Siapa ingat? Nama petani yang lain yang kita jumpa dalam suratul Hadid tadi. Ingat tak? Puan Syahira ingat tak? Petani dalam suratul Hadid dipanggil sebagai apa? Al-Kuffar. Ya, Al-Kuffar. Al-Kuffar tu ramai. Petani-petani. Kalau seorang petani, Al-Kafir. Tapi jangan ibu ayah panggil orang kafir pula pada petani. Tak sesuai lah. Tapi istilah Qurannya, Al-Quran memanggil petani ni sebagai Al-Kuffar kerana perkataan kaf, fa, ra ni dia boleh bawa perkara negatif, boleh membawa perkara positif. Yang negatifnya, asal kafara ni ialah menyembunyikan. Ya, menyembunyikan. Petani dipanggil sebagai Al-Kuffar kerana mereka ni gali tanah. Mereka gali tanah dengan menggunakan cangkul sebagai contoh. Kemudian mereka menyembunyikan benih dalam tanah. Kemudian mereka kambus balik.
benih itulah tumbuh menjadi pokok. Jadi kerana perbuatan petani itu dia menyembunyikan benih dalam tanah, maka petani dipanggil al-kafir, al-kuffar. Secara negatifnya, orang yang menyembunyikan kebenaran dalam keadaan dia tahu kebenaran, itu orang kafir. Kalau dia tak tahu kebenaran, maka itu kita tak panggil orang kafir. Kita panggil ia sebagai non-Muslim. Orang bukan Islam. Tapi kalau dia tahu kebenaran, dia sembunyikan kebenaran tersebut, kita panggil ia sebagai orang kafir. Baik. Tetapi kafir ini pun ada side yang positif. Selain daripada side petani tadi, kafir kita selalu doa kepada Allah Azza wa Jal. Antara doa yang kita panjatkan, yang telah dirakamkan oleh Allah dalam akhir-akhir surah Ali Imran, Rabbana faghfir lana zunubana, Tuhan ampunkanlah dosa-dosa kami, wa kaffir anna sayyiatina, wa kaffir kafara, dan sembunyikanlah dosa-dosa kecil yang kami lakukan, artinya hapuskanlah, tutuplah rekod kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Wa kaffir anna sayyiatina. Puan Syahirah, secara umumnya ulama dahulu memang kata orang bukan Islam sebagai orang kafir. Tapi kemudian apabila berlakunya perluasan, maka kalau kita perluasan negara ni, di situ kita kembali kepada istilah yang lebih sesuai. Macam Al-Quran pun, Al-Quran ada panggil orang kafir, ada panggil orang musyrik, tetapi Al-Quran tidak pernah memanggil ahli kitab sebagai orang kafir. Walaupun mereka mensyirikkan Allah Azza wa Jal, mereka lebih sesuai dengan gelaran Ahlul Kitab. Orang Yahudi ataupun orang Nasrani dipanggil Ahlul Kitab. Maka di situ wujud juga golongan yang mana mereka tidak pun mengetahui tentang kebenaran Islam. Maka lebih sesuai kita panggil mereka sebagai ghairul muslimin, bukan orang Islam. Sebab kafir ni dia menyembunyikan kebenaran. Dia tahu dia sembunyi kebenaran. Cuma ada orang yang kafir, dia menyembunyikan kebenaran, dia baik. Maka dipanggil kafir zimmi, kafir yang mendapat jaminan keselamatan. Tapi saya kira sebahagian daripada non-Muslim memang tak tahu pun tentang kebenaran Islam. Baik, manakala petani dinamakan Al-Fallah kerana mereka memecah tanah. Maknanya kena gali tanah. Mereka kena gembur tanah, maka barulah mereka dipanggil sebagai petani. Kerana mereka ni bekerja untuk mencangkul tanah, menggembur tanah, melibatkan unsur-unsur tanah ni lah biasanya petani. Jadi maka mereka dipanggil sebagai orang yang memecah, Al-Fallah, dan hasil daripada mereka memecah itulah barulah subur bumi. Jadi itu ya, untuk mencapai kejayaan kena pecah. Begitu juga bagi seorang pelajar, bagi kita nak mencapai kejayaan, kita kena memecah. Memecah apa? Ikut konteks masing-masing. Memecahkan sifat malas, memecahkan sikap tidak mahu berubah dan tidak mahu menerima kebenaran, memecahkan apa-apalah pemikiran-pemikiran lama, kita mesti mengambil pemikiran baru yang jernih, pemikiran lama yang tidak jernih kita tinggalkan. Kalau pemikiran lama yang jernih kita kekalkanlah. Baik. Itu faktor petani dipanggil Al-Fallah. Kata Al-Qurtubi, pengarang kitab tafsir Al-Qurtubi atau tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, Al-Fallah daripada sudut bahasa bermaksud memecah dan memotong. Penyair berkata sebagai contoh, Innal hadida bil hadid yuflah, ay yushaqqu. Sesungguhnya besi dengan besi akan memecah. Antaranya kalimah filahatul aradin, ya, filahatul aradin yang digunakan dengan maksud membajak tanah dengan tujuan penanaman. Ya, membajak tanah dengan tujuan penanaman. Abu Ubaid pula menjelaskan disebabkan itulah pembajak ataupun petani dinamakan sebagai fallahan kerana dia membajak tanah.
Okey, Al-Alusi dalam kitab Ruhul Ma'ani ketika membahaskan ayat kelima surah Al-Baqarah. Ayat apa tu? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Beliau menyatakan al-falah ialah keberuntungan dan keberhasilan dengan mencapai impian. Maksud asal bagi al-falah ni apa? Yang kita bahaskan tadi. Asyaqqu wal qata', memecah dan memotong. Ada beberapa kalimah lain yang bermula huruf fa dan lam yang membawa maksud memecah juga. Tadi falah yang berakhir dengan hak pedas ni, itu memecah. Tapi kalau kita buang hak, ini pun kaedah yang biasa ulama bahasa guna. Fala ada ya di belakang, meletak. Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, membelah. Falal, memotong. Jadi huruf fa dengan lam ni dia membawa unsur yang sama. Kalau falah, memecah, membajak. Kalau falah, menetak. Kalau falaq, membelah. Kalau falad, memotong. Jadi perbuatan membajak, memecah, memotong, membelah, ini semua kerja-kerja yang berat. Jadi kalau petani tadi pun bukan main lagi, bersengkam mata, menggunakan kudrat tulang 4 kerat, bermandi peluh, dari pagi keluar sampai tengah hari, ya, bekerja ada masa panggil apa, tanaman tak menjadi ataupun tanaman dirosakkan oleh serangga-serangga, usaha lagi, tanam macam-macam, menyimpan duit untuk anak cucu, ibadah dalam mata Allah, barulah mereka berjaya setelah melalui pelbagai kesulitan dalam hidup. Begitulah dengan orang yang al-muflihun, orang yang berjaya di dunia dan akhirat ini kerana mereka berusaha, kemudian mereka jatuh, maknanya imam mereka merudum, ada masa mereka naik balik, ada masa imam mereka merudum lagi, mereka taubat, mereka naik balik, tempuh pelbagai cabaran. Dalam kejayaan itu ada datang macam-macam ujian. Nak menuju kepada Allah tu datang macam-macam gangguan iblis. Semakin tinggi kedudukan, sebagaimana disebutkan oleh guru kepada seorang budak dalam cerita Ashabul Ukhdud, al-yaum anta afdal minni wa innaka satubtala, pada hari ini kamu lebih hebat daripada saya, daripada Tok Guru, kamu pasti akan diuji. Maka makin tinggi kedudukan, makin banyak ujian. Makin tinggi kedudukan, makin banyak ujian. Jadi itu memang fitrah dalam kehidupan, fitrah dalam keimanan, kerana kejayaan itu dia mesti dipecah, dibelah, nafsu itu mesti dipecah, kehendak keduniaan mesti dipecah untuk mencapai kejayaan. Sebagaimana petani yang mengerahkan kudrat tulang 4 kerat tadi. Baik, cuba lihat bagaimana Allah menyatakan qad aflahal mu'minun. Artinya telah beruntung orang-orang beriman yang membajak, usahanya. Beruntunglah orang yang berjuang habis-habisan. Aflaha tu. Okay, baik. Ibn Ashur menyatakan al-falah ialah tujuan setiap orang beramal. Okey, tak apa. Apa pula beza antara al-falah dengan al-fawz? Al-falah tadi berat kan? Kita dengar tu, ya Allah, beratnya nak al-falah. Hayya 'ala salah. Kalau muazzin panggil Allahu akbar, kita jawab Allahu akbar, Allah Maha besar, Allah Maha besar. Kita iktiraf. Muazzin sebut asyhadu an la ilaha illallah, kita pun jawab sama ada asyhadu an la ilaha illallah ataupun kita jawab wa ana asyhadu an la ilaha illallah, dan saya pun mengakui tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Begitu juga dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi bila muazzin panggil je hayya 'alas salah, kita tak jawab hayya 'alas salah. Walaupun ada ulama kata jawablah hayya 'alas salah. Tapi pandangan kebanyakan ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Bila muazzin panggil lagi hayya 'alal falah, kita pun jawab la haula wala quwwata illa billah. Mengapa? Kerana muazzin telah panggil kita menuju satu kehidupan yang lebih, kehidupan beragama, kehidupan bertuhan,
mengabdikan diri, kerjanya bukan senang. Marilah menuju salat, marilah menuju kejayaan. Dan kejayaan itu al-falah. Dia kena bajak, dia kena lawan dengan nafsu, dia kena lawan kesusahan. Maka nak lawan nafsu ini bukan benda yang senang. Saya pun selalu kecundang. Maka kita jawab, la haula, tiada siapa mampu membantu aku melawan perasaan malas, wala quwwata, dan tiada siapa mampu mendorong aku menuju salat dan kejayaan. La haula, tiada siapa mampu menghalang aku menuju salat dan kejayaan, wala quwwata, dan tiada siapa mampu mendorong aku menuju salat dan kejayaan, illa billah, melainkan dengan kehendak Allah. Jadi sesuai dengan kesulitan yang dialami, as-salah dan al-falah. Bukan senang nak salat 5 waktu di masjid, bukan senang, ya. Baik, tapi dalam banyak-banyak salat, dapat salat subuh di masjid, itulah yang akan menggembirakan kehidupan seharian. Baik, jadi al-fauz ini dia umum. Dia membincangkan soal keuntungan, kejayaan secara umum. Contohnya kata Allah dalam surah An-Nur ayat 52, wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi faulaika humul faizun. Itu dalam fi'il mudhari', ibu ayah sekalian. Yuti'i ni ada ya di depan. Bila ada ya di depan, dalam bahasa Arab dipanggil fi'il mudhari', yang menunjukkan perkara yang sedang ataupun yang selalu. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang sedang. Sekarang ni maknanya selalu, bersentiasa. Barang siapa yang sentiasa mentaati Allah dan Rasul, wa yakhshallaha, dan sentiasa khasyah kepada Allah, wa yattaqihi, dan sentiasa bertakwa kepada Allah, faulaika humul faizun, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Ya, itu dalam bentuk yang umum, untung dunia dan akhirat. Baik, jadi pengajarannya apa? Untuk mendapat kejayaan, kita mesti berusaha sebagaimana petani yang bersungguh, yang bermandi peluh. So itulah cara untuk mendapat kejayaan. Sebagaimana benih pokok mengambil masa untuk tumbuh membesar, kejayaan kita juga begitu, ambil masa. Mustahil kalau kita buat kerja seminggu dah berjaya dah. Macam orang duk melabur lah. Orang kata, tuan-tuan dan puan-puan melabur je sebanyak 1,000, dalam tempoh seminggu dapat 1,000 balik. Confirm penipu. Ya. Tuan-tuan melaburlah sebanyak 50,000. Siapa yang melabur sebanyak 50,000 dalam tempoh 1 tahun, dapat keuntungan 20,000. Confirm penipu. Ataupun dapat keuntungan sekali lipat. Ataupun dapat keuntungan sama banyak. Melabur 50,000, dalam tempoh 5 tahun, dapat 50,000 balik. Confirm penipu. Kecuali dengan izin Allah, tiba-tiba sahaja ekonomi Malaysia ni naik, ekonomi lain jatuh. Tapi setakat ni menipu. Tapi kalaulah dikatakan melabur 50,000 dalam tempoh 30 tahun, 40 tahun, dapat 50,000 balik atau lebih daripada 50,000, maknanya kita dapat untung terlebih 50,000 tapi 30 tahun. Itu logik. Kerana tempoh yang diambil lama. Tapi kalau sekejap, mustahil. Tapi ramai orang suka mengambil jalan yang singkat. Dalam bab kaya pun nak jalan singkat. Kalau buat terus nak untung berganda-ganda. Begitu juga dalam amal ibadah pun ramai orang nak singkat. Sebab itulah mereka suka beramal dengan benda yang dijanjikan pahala yang bukan-bukan. Walhal itu hadis yang maudhu'. Itu hadis yang terlampau dhaif. Nak ambil juga. Kerana katanya banyak pahala. Ya, tak boleh. Islam bukan agama begitu. Wallahu a'lam. Puan Era tanya apakah maksud khasyah? Okey. Wa yakhshallah, apakah maksud khasyah? Khasyah ini ialah takut beserta kagum dengan adanya ilmu. Okey, contoh kita lihat dalam surah Fatir. Kalau khaufun, dia takut semata-mata. Kalau khaufun. Tapi kalau khasyah ni, dia bukan sekadar takut, tapi takut itu lahir daripada ilmu dan juga kekaguman. Kagum ni maknanya kita betul-betul respect,
sanjung Allah Azza wa Jal dengan setinggi-tingginya. Ini sesuai dengan ayat ini. Cuba lihat ya. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an. Mak ni hujan. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah menurunkan hujan dari langit? Dari awan. As-sama' tu awan, bukannya langit. Yang kita nak faham tempat Nabi naik tu. Tak, awan lah. فَأَخْرَجْنَا بِهِ سَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا. Lalu kami keluarkan dengan air hujan itu buah-buahan yang berlainan jenis rupanya. Okey, ingat dulu, ini cerita hujan dulu. Oh, hujan bila turun, maka tumbuhlah buah-buahan yang berlainan jenis dan rupanya, ranum. Okey, cerita tentang tumbuh-tumbuhan. Satu. Wa minal jibali judadun bidun wa humrum mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Dan antara gunung pula ada yang mempunyai jalur-jalur serta lorong-lorong putih dan merah yang berlainan warnanya tua dan muda, dan ada juga yang hitam legam. Itu kita boleh lihat dalam internet bagaimana bukit yang berwarna-warni pun ada, tuan-tuan dan puan-puan ya. Tapi apa maksud ayat ini sebenarnya? Wallahu a'lam. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Dan demikianlah antara manusia dan binatang-binatang yang melata serta haiwan-haiwan ternak, ada yang berlainan jenis dan warna. Cerita tumbuh-tumbuhan, cerita tentang bukit bukau, cerita tentang alam haiwan, alam tumbuhan, alam tentang pergunungan, apa namanya, zoologi ke apa, saya tak tahu lah yang tu, dan alam tentang haiwan. Maka Allah sebut, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur. Hanya sahaja orang yang khasyah kepada Allah ialah kalangan hamba-hambanya yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Yakni khasyah lahir daripada ilmu. Ilmu tentang apa? Adakah ilmu agama semata-mata? Tak. Bukan ilmu agama semata-mata, itu asas. Tapi ilmu tentang alam ini sendiri. Dan percayalah, apabila seseorang itu membuat kajian tentang alam lautan sebagai contoh, dan mereka menemui pelbagai khazanah di alam lautan, semua itu sebenarnya membawa mereka mendekati pencipta, dan semestinya pencipta yang kita yakini ialah Allah Azza wa Jal, dan akan menambahkan rasa wow dalam diri kita. Maknanya kita akan rasa berilmu, takut pada Allah tu dengan cara berilmu, bukan kosong. Ada orang takut pada Allah tapi kosong. Takut pada Allah bukan main lagi tapi kosong. Bila kosong, maka timbullah amalan yang bukan-bukan. Sama ada amalan itu dinamakan bid'ah, amalan itu dinamakan khurafah, amalan itu dinamakan takhayulat, ataupun apa lagi namanya. Akhirnya amalan mereka menumpahkan air mata yang begitu luar biasa, tetapi nilai yang pahalanya di sisi Allah teramat sedikit kerana mereka menyalahi ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pun orang yang mana amalannya tidaklah sampai menumpahkan air mata, tapi mereka melakukannya atas dasar ilmu, atas dasar mereka ni kenal Allah Azza wa Jalla dalam bentuk yang betul, mengikuti panduan sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mendapat banyak kebaikan daripada Allah. Okey, baik. Begitu ya. Daripada Puan Era tadi kan. Okey. Barakallahu fikum. Ada sebarang persoalan, saya tak sempat untuk pergi ke isu yang satu lagi. Kita pun dah ada 2 minit lagi nak pukul 10. Jadi saya bukalah untuk sebarang perbincangan sekiranya ada ya. Okay, ada tak tuan-tuan dan puan-puan? Okay, tak ada eh. Kalau tak ada, izinkan saya untuk buat rumusan lah perbincangan pada hari ni. Hari ni kita dah bincang 2 konsep perkataan. Al-Ghais dengan Al-Matar. Kita memahami Al-Ghais ialah hujan rahmat. Al-Matar ialah hujan bencana. Allahumma aghisna. Ya Allah, turunkan kami hujan rahmat. Allahumma amin. Yang kedua ialah kita belajar kalimah Al-Falah dan juga Al-Fawz.
Al-falah artinya keuntungan yang diperolehi setelah menempuh pelbagai kesulitan. Manakala al-fawz pula keuntungan dalam bentuk yang umum. Sesiapa sahaja yang bertakwa kepada Allah, yang mengikuti ajaran Allah secara umumnya, mereka akan termasuk dalam golongan al-fawz. Ya, golongan al-fawz. Jadi al-falah dia lebih berat dibandingkan dengan al-fawz itu sendiri. Ya, jadi orang yang berjaya tu dipanggil faiz kan? Oh, nama faiz. Jadi faiz tu artinya orang yang beruntung. Baik. Cuma level al-falah itu dia lebih tinggi daripada al-fawz. Ya, baik. Itu kesimpulan yang kita bincangkan pada hari ini. Maka pengajarannya ialah kita mesti ada dua sahaja sebagai penutup. Satu, kita mesti berusaha bekerja untuk memastikan rahmat Allah turun. Dan kalau dalam bab hujan ini, agar hujan al-ghais yang turun. Kalau hujan al-ghais turun kan, saya saja tengok keadaan di luar tu dengan panas secara ni kalau di kawasan rumah saya Shah Alam. Tapi kalau hujan al-ghais turun tu, dia memberikan kita sebagai contoh nama dah. Dia dingin, kita rasa sejuk, badan sedap. Tapi ada siang hujan tu, kita tengok pun takut. Dengan kekuatan hujannya menakutkan kita kan. Itu hujan al-matar, na'udzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita. Tapi tak nak kita mesti berusaha untuk mewujudkan suasana yang damai sehingga Allah menurunkan hujan al-ghais. Manakala yang kedua, kita mesti berusaha bagaikan petani untuk mencapai kejayaan mengikut konteks masing-masing. Saya dalam konteks saya tak mampu nak pergi sana sini untuk bagi bantuan kebajikan kepada orang-orang yang ditimpa kesulitan. Itu saya tak ada kemampuan. Dan kalau saya pergi pun, ia akan memakan masa saya untuk menulis dan juga membuat kajian. Dan Allah Ta'ala dah bagi ruang masing-masing. Zulkhairi, apa dia? Yusuf, apa dia? Syahira, apa dia? Maknanya dah ada dah bahagian masing-masing. Maka kita tingkatkan ataupun optimumkan kemampuan dalam bidang masing-masing. Kalau kita memang tak ada kesempatan yang lain, memang kita sepenuh masa jadi ibu kepada anak-anak sebagai contoh. Ya, optimumkan kemampuan sebagai seorang ibu yang akan memberikan manfaat kepada si anak. Kalau kita orang pencen, dah tak larat dah anak ke sana sini apa. Ya, buat kerja dalam bidang masing-masing mengikut kemampuan kita. Ada juga orang yang sedang berusia, maka mereka pun buat kerja mengikut kemampuan mereka. Sebagaimana ada dua orang anak beranak, dia pergi ke Sungai Kelang, dia pun buang satu benda ke Sungai Kelang. Dalam jumlah yang banyak, saya tak tahulah apa nama benda tu, saya pun tak ingat. Tapi tujuannya untuk membersihkan Sungai Kelang, dia kena buang benda tu. Jadi dia pun buatlah, anak beranak dia buat, dua orang tu pun tak lempar dia benda tu dalam Sungai Kelang. Usaha yang sedikit dilakukan oleh mereka, tapi ada nilai kesungguhan, insya-Allah boleh menghasilkan sesuatu yang amat lumayan untuk generasi akan datang, insya-Allah. Allah alam, saya berhenti di sini. Barakallahu fikum pada ibu yang sekalian, semoga Allah sentiasa merahmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran. Terima kasih, Ustaz.